Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam kuliah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana kita telah berhenti ataupun tak dapat dilaksanakan sejak beberapa bulan, bermula dengan PKP. Bila mai PKP ini tahun lepas dan kemudian bersambung pula tahun ini, jadi banyak minggu dan banyak bulan kita tidak dapat mengadakan majlis tafsir ini. Dan memandangkan keadaan yang langsung, kita pun tidak tahu bila kita ada masa ataupun dapat peluang untuk menyambung kuliah ni secara terbuka di masjid di mana pada masa-masa lepas. Dan ada beberapa sahabat yang mencadangkan supaya kuliah ni diteruskan dengan secara online. Jadi saya sedang berfikir dan berbicara setuju untuk menyambung kuliah kita ni secara online. Dan alhamdulillah malam ni malam yang pertama kita menyambung kuliah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman secara online. Dan kebetulan pula surah ni pun surah yang baru. Sebab sebelum kita berhenti dulu, kita telah habiskan surah Hud. Surah Hud iaitulah surah yang ke-11 daripada Al-Quran. Dan malam ini insya-Allah kita akan mulakan dengan surah yang baru, iaitulah surah Yusuf. Dulu surah Hud salah seorang nabi. Yang ini nabi juga, iaitulah Nabi Yusuf. Surah Yusuf, surah yang ke-12 di dalam Al-Quran, dan berada dalam juzuk yang ke-12, masih lagi dalam juzuk yang ke-12. Surah Yusuf ini ialah merupakan surah Makkiyah. Kalau kita baca dalam tafsir itu, hujung-hujung, iaitulah pada akhir sebelum Nabi ini berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan turun surah ini dinamakan surah Yusuf ni kerana hampir keseluruhan surah ni menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf, iaitu daripada ayat 1 hinggalah ayat 101. Surah ni ada ayat 111. Jadi ayat 1 hingga ayat 101 ni menceritakan kisah Nabi Yusuf. Bermula daripada dia budak, bermimpi, dan kemudian perjalanan hidup dia sehinggalah akhirnya dia jadi orang besar di Mesir, dan kemudian bertemu balik dengan keluarga dia dan berhimpun balik di Mesir. Jadi 100 ayat. Makna lebih kurang 101 ayat lah. 101 ayat ni daripada 111 menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf AS. Dan Nabi Yusuf AS ni salah seorang Nabi daripada Bani Israel. Kerana kalau kita asalnya dia diberikan kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni digelari sebagai Israel. Dalam satu riwayat disebut kenapa Nabi Yaqub dipanggil Israel, kerana dia ni berjalan malam. Pengembaraan dia, pergerakan dia daripada satu tempat ke satu tempat, sehinggalah dia menetap di kampung dia tu. Dia sentiasa bergerak pada waktu malam. Maka sebab itulah dinamakan Israel, orang yang berjalan malam. Jadi Nabi Yaqub AS ni ada 2 isteri dan ada 12 orang anak. Isteri yang pertama tu dia ada 10 orang anak. Kemudian isteri yang kedua dia ada 2 anak. 2 anak ni anak yang masyhur, iaitulah Nabi Yusuf, dan yang kedua ialah adiknya Bunyamin. Jadi 12 semua, 12 orang anak. Daripada 12 orang anak, 12 orang anak Nabi Yaqub inilah dipanggil Bani Israel, iaitulah anak-anak kepada Nabi Yaqub. Dalam bahasa Inggeris dia panggil children of Israel, iaitulah anak-anak Israel. Iaitu Israel itu Nabi Yaqub AS. Daripada 12 orang anak ni lah lahirnya keturunan Yahudi yang dipanggil sebagai the 12 tribes, 12 kabilah Yahudi.
Dan kemudian kabilah-kabilah ni bertebaran di seluruh dunia. Dan dalam kepercayaan orang Yahudi, dia akan menguasai kembali Baitul Maqdis dan 12 kabilah ni akan berhimpun. Dalam pegangan Kristian, bila 12 kabilah Yahudi ni atau Bani Israel ni berhimpun di Baitul Maqdis, maka Nabi Isa akan turun semula. Nabi Isa akan turun semula. Sebab tu orang Barat memang menyokong Yahudi ni. Dan memberi kerjasama penuh supaya orang Yahudi ni pakat balik belaka ke Israel, bumi Israel ni lah. Cuma lah ni kalau kita baca dalam tulisan ada 11 baru kabilah yang berhimpun di Israel. Satu kabilah lagi tak jumpa sampai hari ni. Dia panggil the lost tribe. The lost tribe ni orang cuba cari, tapi setakat ni orang tak jumpa. Orang tak tahu duduk mana kabilah yang terakhir ni. Ini satu benda menarik, mungkin kita boleh baca kemudian lah. Kalau kita baca dalam buku ni banyak tulisan-tulisan. Dia panggil the lost tribe of Israel. Iaitulah kabilah yang hilang di kalangan Bani Israel. Jadi balik pada cerita kita ni, Nabi Yusuf ni merupakan anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihissalam. Dan dalam ni diceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Yusuf ini dan keluarga dia, adik-adik dia dengan panjang. Sebab tu surah ni pun dinamakan surah Yusuf. Kerana fokus yang paling utama ialah tentang tentang Nabi Yusuf. Adapun surah Hud dulu dia sepenuh nama Nabi Hud. Tapi kisah Nabi Hud tu tidak disebut dengan panjang. Disebut lebih kurang saja dan campur dengan nabi-nabi yang lain. Tapi dalam Yusuf ini memang detail. Baik kita, itulah lebih kurang sebagai mukaddimah pendahulu kepada surah Yusuf ini. Kita mulakan dengan ayat awal daripada surah Yusuf ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Maksudnya Alif Lam Ra. Huruf ni kita ingat dulu huruf muqatta'ah. Bermula dengan surah Baqarah dulu. Alif Lam Mim. Walaupun ada banyak macam-macam pandangan ulama, beberapa pandangan yang berbeza dalam menghuraikan maksud huruf muqatta'ah ini, tetapi secara umumnya huruf ni biasa orang pergi dia kata tak ada apa-apa. Ni huruf yang ada dalam abjad ataupun dalam perkataan dan tulisan orang Arab. Dan daripada huruf-huruf inilah Allah SWT menyusun Al-Quran ini. Dan kata ulama ini merupakan satu cabaran kepada bangsa Arab yang mengaku hebat dalam bidang sastra ataupun lebih tepatnya lagi dalam bidang sajak dan juga syair. Jadi Tuhan raya aku susun Al-Quran ini dengan huruf-huruf daripada abjad yang kamu sendiri belajar. Abjad yang kamu sendiri belajar. Jadi dan inilah kelebihan Quran ni. Walaupun aku susun daripada abjad yang kamu belajar, tapi kamu sendiri tidak mampu nak menandingi Al-Quran. Jadi sebab itu disebut sini Alif Lam Ra. Kan banyak kan Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Sad. Jadi hak ni Alif Lam Ra, tiga huruf. Alif Lam Ra ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Jadi maksudnya tu ayat Quran ni, kitab Quran ni lah kitab yang menyatakan kebenaran. Kebenaran apa? Nombor satu sekali dalam konteks musyrikin di Mekah pada waktu, kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang pada waktu itu mempertikaikan, meragui dan tidak percaya dengan kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Dia tak percaya Muhammad ni Rasul. Maka Tuhan kata, aku susun Quran ni yang merupakan wahyu kepada Muhammad ni yang menyatakan dan membuktikan kebenaran Nabi. Kebenaran Nabi Muhammad SAW dan juga kebenaran risalah yang dibawa oleh Al-Quran tersebut. Kemudian ayat kedua Tuhan kata, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kitab ini ataupun kitab itu sebagai Quran yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi tu ayat aku buat turun kitab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab supaya apa? Supaya kamu boleh faham.
Sebab masa tu Nabi berdepan dengan orang Arab. Jadi sesuai dengan bangsa ataupun sasaran dakwah yang dihadapi oleh Nabi, maka Tuhan waktu tu dalam bahasa dia. Sebab tu dalam satu ayat lain tu kata bilisanin arabiyyin mubin. Quran ni Tuhan waktu tu dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah. Lidah bahasa Arab yang jelas. Maknanya yang standard, yang pure Arabic. Jadi kalau mung ni orang Mekah, khusus pada orang Mekah dan orang Arab seluruhnya, mung tak faham lagi hak Quran yang diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi ni, tak ada arah lah kalau kita guna bahasa. Moga Nabi guna bahasa Arab, bahasa bangsa dia sendiri. Sebab kita hari ni kita kecek Melayu. Kalau kita orang Kelantan, kita kecek Melayu Kelantan. Kalau tak faham lagi kan, tak ada arah lah. Tu kalau kita nak kata lagu tu. Jadi Tuhan sengaja buat turun. Sebab kalau Tuhan buat turun dalam bahasa lain, turun bahasa Hebrew ke, ataupun turun dalam bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, ni koho orang Arab tak boleh faham. Jadi orang ni Tuhan sengaja buat turun dalam bahasa Arab supaya dipahami makna yang tersurat dan yang tersirat dalam setiap perkataan dan ayat-ayat yang diturunkan itu. Bawah ni dia tulis 378 ni kata, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam bahasa Arab supaya dapat difahami makna-maknanya dan rahsia-rahsianya. Bahasa Arab jualah yang dapat menampung dan menghimpunkan makna Al-Quran yang luas itu. Kerana bahasa Arab ialah sepetoh-petoh bahasa, sejelas-jelasnya dan seluas-luasnya berbanding dengan bahasa-bahasa yang lain. Dan memang kalau kita belajar ambo ni, kebetulan belajar bahasa Arab, belajar bahasa Cina, belajar bahasa Inggeris. Kalau kita buat perbandingan, memang tak boleh lawan bahasa Arab. Tak boleh lawan bahasa Arab. Dengan bahasa Melayu kita jauh lagilah nak banding. Bahasa Melayu ni antara bahasa yang mudah. Sebab tu Bangladesh mari boleh kecek Melayu, Pakistan mari kecek Melayu, Arab mari kecek Melayu. Orang apa ni? Uzbek mari boleh kecek Melayu. Sebab bahasa Melayu kita ni Tuhan takdir bahasa mudah. Tapi Arab ni bukan senang. Kalau kita ngaji lebih-lebih kurang ni, kita tak boleh menguasai lagi. Tak boleh menguasai. Sebab tu kalau orang nak tafsir Quran ni, asas nombor satu, dia kena faham bahasa Arab, kena tahu dari segi grammar, nahu, balaghah, berapa semua tu dia kena reti belaka. Kalau tidak, dia tak boleh nak tafsir Quran. Dia tak boleh nak tafsir Quran. Jadi Tuhan sengaja buat turun ni sebab bahasa Arab ni bahasa yang istimewa. Bahasa yang istimewa, sebab tu tafsir Quran ni sentiasa berkembang. Kitab tafsir kan, bukan hanya pada zaman sahabat, bukan hanya pada zaman tabi'in, tapi setiap zaman ni akan ada tafsir-tafsiran baru. Tafsiran baru ni bukan kata hak lama tak berguna, tapi kerana zaman berkembang, ilmu bertambah dan kefahaman manusia meningkat. Maka sebab tu kena mari hak baru pula supaya sesuai dengan perkembangan ilmu dan juga pemikiran manusia. Hak tu yang jadi kitab tafsir mari sokmo tu bukan kata hak lama tu tak jadi. Hak lama tu sesuai dengan zaman yang ada pada dia. Ada benda baru yang perlu dihurai dalam bahasa yang baru, bahasa yang sesuai dengan zaman di kita berada, dan banyak maklumat-maklumat baru yang terserlah bila ilmu ni berkembang. Ilmu ni berkembang. Itu nak ayat istimewanya Quran. Sebab itulah diturunkan dalam catatan di bawah ni. Sebab itulah diturunkan semulia-mulia kitab Al-Quran dengan semulia-mulia bahasa, iaitulah bahasa Arab, kepada semulia-mulia Rasul, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perantara semulia-mulia malaikat, iaitulah Jibril alaihi salam. Ni mulia-mulia belaka. Quran ni turun, kitab Quran ni semulia-mulia kitab. Sebab kitab ni banyak hak masyhurnya kita wajib tahu, wajib beramal, Zabur, Taurat dan Injil serta Al-Quran. Tapi ada lagi kitab-kitab yang kita tidak tahu. Jadi dalam semua kitab ada ni, Quran yang paling mulia dalam semua kitab suci. Di kalangan semua nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling mulia. Apa orang hak waktu turun pula ni? Bahasa istimewa ni bahasa Arab. Kemudian waktu turun pula malaikat yang paling mulia, iaitulah ketua kepada segala malaikat, Jibril alaihi salam. Dan sini pula dia tulis dah turun pula dalam
masa yang paling mulia, iaitulah Lailatul Qadri. Mula-mula turun Quran ni daripada dia panggil dalam kitab tersebut daripada gapo? Baitul Izzah ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan daripada langit dunia diturunkan kepada Nabi. Jadi berlaku penurunan Quran ni daripada Baitul Izzah ke Lauh Mahfuz, kemudian ke langit dunia ni berlaku pada malam yang mulia, iaitu Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah dalam surah Ad-Dukhan. Tuhan kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ni pada suatu malam yang mulia, yang diberkati. Malam yang diberkati ni malam apa? Ditafsirkan dalam surah Al-Qadar, iaitu inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ni pada malam Al-Qadar, iaitu malam Qadar ni khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam menyamai 1000 bulan, ataupun lebih baik. Dia kata lebih baik, makna lebih daripada 1000 bulan nilai dia. Jadi semua ni berlaku dalam keadaan paling mulia, paling mulia, paling mulia. Turun ni. Kemudian dan sebut pula turun pula di tempat yang paling mulia, iaitulah di tanah suci Mekah dan Madinah. Mula-mula sekali turun di Mekah lah. Iqra' bismi rabbik tu di tempat yang paling mulia, sebab tak ada atas dunia ni tempat yang paling mulia bagi kita orang beriman, orang Islam ni ialah Mekkatul Mukarramah. Sebab apa? Sebab di situlah adanya Kaabah. Ka'batullah al-Musyarrafah ataupun Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Ada Kaabah yang mulia duduk di Mekah. Dan kemuliaan Mekah tu kerana Kaabah tadi. Tak ada tempat lain nak lawan. Kemudian yang kedua barulah mari Madinah, lepas tu pergi kepada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Jadi tu susunnya. Susunnya yang ada itu. Jadi nak ayat istimewanya Quran ni. Maka kata ulama, maka dengan yang demikian sempurnalah kemuliaan Al-Quran dari segala segi. Quran ni mulia daripada segala segi. Sebab dia kitab paling mulia. Bahasa paling mulia. Nabi paling mulia. Dibawa turun oleh malaikat yang paling mulia. Berlaku pula pada malam yang mulia. Diturun pula di tempat yang mulia, iaitulah di Mekah. Jadi cukup kemuliaan dan kebesaran Al-Quranul Karim ini. Ini istimewanya kitab suci yang ada pada kita yang Tuhan sebut dalam ayat ni. Tapi hak poin besar Tuhan ayat inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Quran ni waktu turun dalam bahasa Arab. Sebab tu kalau kita baca terjemah dia tak jadi Quran. Terjemah dalam bahasa gapo pun dia tak jadi Quran. Quran ni dalam bahasa Arab. Seperti mana yang termaktub. Kemudian seterusnya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah cerita, iaitulah kisah Nabi Yusuf. Tuhan kata ini ahsanal qasas, the best narration ataupun the best history. Boleh berlaku lah kita nak guna bahasa cerita yang paling istimewa. Kalau kita guna bahasa Melayu, kita cerita, bahasa perkataan lama zaman dulu. Cerita tu rekasa, ada asal cerita. Cerita tu lama-lama jadi cerita. Sebab kita ni suka rekah kan. Jadi asalnya bahasa Melayu asal cerita. Jadi cerita yang paling istimewa, yang paling indah, iaitulah kisah Nabi Yusuf AS. Dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini, padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akannya. Sebab kisah Nabi Yusuf ni orang Arab tak tahu. Orang Arab memang tak tahu. Kalau kita baca dalam tafsir ni, ulama sebut masa tu duk tunggu bertembung kuat antara Nabi dengan penentu-penentu dia di Mekah. Jadi orang Yahudi ni antaranya suruh tanya Muhammad ni, tanya Muhammad tu. Tanya dia tentang kisah seorang Nabi yang bernama Yusuf. Jadi orang Arab tak pernah dengar cerita tu. Tak ada dalam minda, dalam maklumat orang Arab. Sebab orang Arab ni bangsa yang dia orang panggil dalam istilahnya ummi, dia tak mengaji. Jadi dia tidak banyak maklumat. Jadi orang Yahudi ni
dia nak suruh orang Mekah ni teh. Muhammad ni Nabi sungguh ke tak? Sebab kalau Nabi, dia akan tahu kisah Nabi-Nabi sebelum pada dia. Jadi, dia suruh orang Arab muntera. Cocoh lah kalau kita bahasa Kelantan. Muntera cocoh Muhammad ni. Walau tanya dia tahu ke tak? Jadi Tuhan sengaja waktu turun. Satu kisah. Serta seorang Nabi. Daripada kalangan Bani Israel. Dan kisah yang lengkap. Dengan bahasanya, dengan ceritanya, istimewa. Dan ini membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebab tu di sini dia tulis, yakni kisah yang amat indah bentuk susunannya, amat benar kandungannya, dan penuh dengan hikmat dan pengajaran yang mendatangkan iktibar. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa sahabat-sahabat Nabi telah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka sesuatu yang memberi pengajaran. Lalu turun ayat-ayat suci yang menceritakan perihal Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ni diterangkan di bawah ni. Jadi Tuhan awak mari ni sedangkan sebelum pada ni orang tidak tahu dan tidak terdedah kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Tuhan mula cerita ni, Tuhan mula cerita lah ni. Ayat keempat ni Tuhan mula cerita. Hak ni kalau kita kata intro. Intro ayat 1 hingga ayat 3 ni intro kepada cerita. Ni baru mari cerita betul. Cerita betul ni bermula dengan ayat 4. Iaitulah yang berbunyi, iz qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia mula tu dengan mimpi Nabi Yusuf. Tuhan tak mari cerita daripada awal dia mula beranak dia gapo. Tapi Tuhan mari hak benda hak sedap lalu. Kalau kita tengok dalam filem ke dalam gambar kan, kalau jenis hak bersiri tu kan, dia kata ada pereka awal ni tak sedap. Tengah-tengah tu baru dia sedap. Jadi tu hak mari ni hak sedap lalu. Dia mai hak sedap lalu iaitu dia start dengan mimpi. Ingatkanlah peristiwa ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, iaitulah Nabi Yakub, wahai bapaku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Jadi Nabi Yusuf ni mimpi. Dalam mimpi tu dia tengok 11 butir bintang dan matahari serta bulan sujud ke dia belakang. Mana 11, 12, 13. 13 objek ni yang berada di langit sujud kepada dia. Itu saya sebut tadi kan, kisah dia ni dia 12 beradik. Jadi sebelah bintang tu lambai adik-beradik dia. Tak termasuk dia lah sebab nak campur Nabi Yusuf jadi 12. Lepas tu mak dengan ayah dia. Wasyamsa wal qamar ni kalau kita baca dalam huraian menjadi lambai kepada ayah dengan mak dia. Jadi bila dia kata ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapaku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang dan matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bawah ni dia tulis, Nabi Yusuf ialah anak Nabi Yakub, cucu Nabi Ishak dan cicit Nabi Ibrahim alaihimussalam. Ni dia titih. Tafsir ni dia tunjuk titih. Nabi Yusuf bin Nabi Yakub, bin Nabi Ishak, bin Nabi Ibrahim. Tu susunnya dia. Atau kata silsilah dia tu. Jadi Nabi Yusuf ni cicit kepada Nabi Ibrahim. Kemudian sebelah bintang tadi pula, di sini dia tulis, sebelah bintang ni 11 bintang yang dilihatnya dalam mimpinya itu ialah 11 orang saudaranya ataupun adik-beradik dia. 11 orang adik-beradik. Bunyamin seorang, patut lain. Hak lain tu nama macam ada nama Lawi lah apa semua. Lawi tu kalau putih panggil Levi. Sebab tu seluar Levi's ni seluar jin ni kalau kita baca dalam sejarah dicipta oleh orang Yahudi. Orang Yahudi yang pergi ke Eropah, mereka ni mencipta kerana cuaca sejuk dan sebagainya, dia cipta sejenis seluar yang kita panggil seluar jin. Kain dia kerah, kasar, sebab tujuannya pertama lasak, sebab dia ni kerja ladang. Dia kerja di ladang menjadi pekebun, petani, jadi kena pakai yang lasak. Yang kedua, boleh menahan sejuk. Tu akhirnya tubik seluar jin. Seluar jin yang paling masyhur ya Levi's. Lepas tu baru mari gapo macam-macam Edwin lah, gapo semua macam-macam nama. Tapi Levi's ni awal. Levi's tu asal daripada perkataan Lawi. Lawi ni nama Yahudi.
Jadi salah seorang anak Nabi Yakub ni bernama Lawi. Cuma hak cipta seluar jin tu bukan dia lah. Lama duk kata anak Nabi Yakub cipta seluar jin. Tapi nak ayat orang Yahudi. Bangsa Yahudi yang mencipta. Sebab tu Levi's. Levi's tu hak milik Lawi. Milik Lawi. Levi's jin ya. Kemudian sebelah orang saudaranya, sedang matahari dan bulan itu adalah melambangkan ayahanda dan bondanya. Matahari itu ayah dia, bulan itu lambang mak dia. Dia panas dengan sejuk kan, panas dengan sejuk. Jadi sebelah bitai itu melambangkan sebelah orang adik-beradik dia. Jadi dia mimpi adik-beradik dia, mak dan ayah ni sujud ke dia. Hak tu. Jadi bila dengar mimpi ni, ayah dia Nabi Yakub ni Tuhan beri antara kemahiran Nabi Yakub ni, dia boleh mentadbirkan mimpi. Dia boleh tafsir mimpi. Jadi bila Nabi Yusuf mari cerita mimpi ni, dia tahu dah. Dia tahu anak dia ni nak jadi orang besar. Sebab apa ni? Bitai pun sujud, matahari dengan bulan pun sujud. Makna ni tanda alamat anak dia ni akan jadi orang besar satu masa nanti. Walaupun masa tu Nabi Yusuf ni umur belah-belah ya. Umur belah tahun. Kalau kita remaja masa tu. Lalu ayah dia jawab. Ayat 5 tu, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Bapanya iaitu Nabi Yakub berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jadi bila Nabi Yakub dengar mimpi Nabi Yusuf ni, dia tahu alamat anak dia ni jadi orang besar. Lalu dia besar mu jadi royak. Kalau kita agak awal, jangan royaklah hak mu mimpi ni ke adik-beradik mu. Sebab takut adik-beradik mu ni dia buat tak molek kepadamu. Yalah boleh jadi ada hak deki. Bila dia tahu dia faham mimpi ni pula, adik-beradik dia ni nak jadi orang besar ni, mungkin dia akan cari jalan nak buat khenak ke nak apa, kerana bermula daripada deki. Ada masalah deki tu. Jadi sebab tu Nabi Yusuf, Nabi Yakub pesan, jangan royak. La taqsus ru'yaka. Mu jangan royak mimpi mu ni ke adik-beradikmu. Gitu ya. Mu royak kat aku seorang cukup. Royak kat ayah seorang ni padai dah. Jangan duk pergi cerita kata lama tulis dalam Facebook ke apa kalau kita dah masuk dalam WhatsApp group ke mimpi tu, sebab itu akan menimbulkan fitnah. Nak royaknya kalau kita ambil sikit sini nak ambil pengajaran. Ada barang tu tak boleh royak kat orang. Barang kita ni kita tak boleh royak kat orang. Ada benda-benda. Sebab bukan kata apa, sebab bila royak kat orang, kemungkinan akan jadi punca fitnah. Akan menjadi punca masalah. Sebab bila kita dedah kan, ni masuk dari rahsia lah, mimpi-mimpi ni barang rahsia. Barang rahsia. Jadi sebab tu kita dalam hidup kita pun ada barang kita tak boleh royak kat orang. Sebab walaupun barang tu molek macam ni, molek barang nak jadi orang besar ni. Kalau kita Malaysia kat boleh jadi nak jadi Perdana Menteri lah ni. Alamat nak jadi Perdana Menteri. Jadi tak boleh royak sebab bila kita royak, dia mendedahkan kita kepada fitnah. Boleh menyebabkan berlaku masalah. Ni kalau kita nak ambil selalu pengajaran daripada jawapan Nabi Yakub. Kemudian seterusnya ayat yang ke-6. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka 'alimun hakimun. Dan demikianlah caranya Tuhanmu memilihmu dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi, serta akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya kepada datuk nenekmu dahulu, iaitulah Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi Tuhan kata, demikianlah ni aku nak pilihmu, aku nak tunjuk laluanmu. Melalui mimpi ini, mu akan menapuk laluan perjalanan hidupmu. Suatu masa, kamu akan jadi orang besar. Dan dengan menjadi orang besar ni, Tuhan kata, akan memberikan nikmat kepada keluarga kamu. Ayahmu, makmu, apa boleh nupai belakang ni. Kita tengok kemudian kan. Cerita tu yang berlaku. Dan dalam masa sama, Tuhan royak dah. Sampai masa, Nabi Yusuf ni antara kelebihan dia juga, Tuhan akan beri, dia boleh mentadbirkan mimpi. Dan ini yang berlaku dalam peristiwa bila dia masuk penjara. Ada orang mimpi dalam penjara, dia takwil. Dia
Ta'wil itu dari istilah Arab. Kita Melayu kata ta'bir. Arab juga. Tapi kita orang Melayu pakai ta'bir mimpi. Ataupun tafsir. Tapi orang Arab biasa kata ta'wil. Ta'wilul ahadith. Dalam ni pun dia sebut ta'wilil ahadith. Iaitu ta'bir mimpi. Dia Arab juga tapi dia guna hak kita orang Melayu biasa duk pakai. Jadi ni ayat Tuhan cerita. Bawah ni dia tulis iaitu cara Tuhanmu memilihmu lagu mana? Iaitu untuk menjadi nabi dan ketua pemerintahan suatu masa nanti. Tuhan ayat awal dah ni. Lambangnya satu masa mu jadi orang besar. Mu jadi orang besar, mu jadi ketua dan mu jadi memimpin orang pada waktu itu. Ni benda ni berlaku jauh ni di Palestin. Peristiwa ni dekat dengan Palestin. Kampung dia tu ada nama dalam kitab sama tak ingat lama dah. Ada satu kampung tempat Nabi Yakub, Nabi Yusuf duduk. Nabi Yusuf lepas tu pergi ke Mesir. Jauh perjalanan tu nak nyapa ke Mesir tu. Daripada kalau Palestin pun agak jauh juga nak nyapa. Baik. Kemudian seterusnya disebut di sini ayat 7. Lagi sikit lagi. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Demi sesungguhnya kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ini ada mengandungi beberapa keterangan pengajaran bagi orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Jadi tu riwayat dalam kisah Yusuf ni hak aku buat mari melalui wahyu kepada Muhammad ni ada gapo? Ada ayatun. Ada tanda-tanda, ada jawapan, ada penjelasan lisailin untuk orang yang suka mencari iktibar. Sebab kita tengok kan kalau kita sebelum kita belajar kita baca tafsir ni dia ada perbincangan. Jadi ulama sebut antara tujuan cerita ni dibawa dalam Quran ni selain daripada untuk menenangkan hati Nabi. Bila Tuhan awak main cerita Nabi Muhammad, nabi-nabi sebelum pada Nabi Muhammad dan Tuhan cerita tentang umat-umat terdahulu, ini cara nak memberi kekuatan jiwa kepada Nabi Muhammad. Makna dia ni bukan seorang. Sebelum dia ni ada nabi-nabi dah. Dan nabi ni pun susah supaya dia juga berdepan dengan kaum dia yang degil, kaum dia yang tak dengar kata. Tapi akhirnya nabi ni selamat, kaum dia tu Tuhan musnah. Itu salah satu tujuan cerita, iaitu menjadi tasliyah. Dalam bahasa Arab dia panggil tasliyah. Menghiburkan hati nabi. Tapi ada juga dalam cerita tu menjadi iktibar, ibrah kepada umat yang kemudian, iaitu kita lah, umat Nabi Muhammad ni. Sebab dalam cerita ni kita tengok perjuangan Nabi Yusuf, perjalanan hidup dia. Sikap dia berdepan dengan cabaran-cabaran. Kalau kita nak kait dengan musim Covid ni boleh ambil lah cerita ni. Nabi Yusuf ni dia tak berdepan dengan pandemik, tapi dia berdepan dengan ujian hidup. Ditahruk dalam telaga, lepas tu orang ambil pergi jadi anak akak, lepas tu kena masuk J pula bukan sehari dua hari, bertahun duduk dalam J. Kita ni PKP baru setahun ya, lebih kurang. Dia ni bertahun-tahun duduk dalam J. Fi ghayabatil jub. Duduk dalam J tu, ya. Tak jumpa dengan orang, tak ada orang melawat. Muka orang tak kenal dia. Tak ada saing, tak ada apa, tak ada orang melawat. Berat pada kita lagi, kita PKP kita ni baru setahun. Tu pun boleh terheoda gerak food tu. TV boleh tengok, handphone boleh main, WhatsApp boleh main. Ada ruang-ruang untuk suka, nak pelepah angin. Tapi Nabi Yusuf ni kena kurung, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, duduk sore. Dia dengan Tuhan ya. Duduk menajak dengan Tuhan, duduk berdoa dengan Tuhan. Itu yang dia boleh buat. Ini antara pengajaran. Kalau kita nak kait ni, pengajaran seperti inilah penting. Sebab itulah kita orang Islam ni, kita kena rojok semua Quran ni. Kalau boleh baca semua tiap-tiap hari, tapi mungkin kita tak ada lah, mungkin kita sibuk kan. Tapi sekurang-kurangnya sekali-sekala kita baca, terutama kisah Nabi-Nabi. Pertama bagi kita kalau kita orang Islam duduk dalam cabaran semua. Nabi sebut dalam satu hadis, kita orang beriman ni baina khamsi syadaida. Kita berhadapan dengan 5 cabaran yang besar. Ni orang Islam akan berhadap semua. Ya mula sampai hari ni sehinggalah kiamat. Al-mu'min baina khamsi syadaida kata Nabi. Orang beriman ni berhadapan dengan 5 cabaran. Dalam satu hadis. Tapi saya tak sini urah lah. Kalau urah tu panjang lah sejam. Tak habis hadis tu. Tapi nak ayat Nabi sebut cabaran. Cabaran daripada sama-sama orang beriman. Cabaran daripada orang kafir. Cabaran daripada munafik. Cabaran daripada syaitan. Dan cabaran daripada nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi 5 cabaran besar. 5 great challenges. Kecek putih sikit.
musim PKP ni. Kecek putih. Jadi 5 cabaran besar ni kita akan hadapi sama-sama. Musim PKP kau tidak PKP kau bila kau kita orang beriman nak lari tak boleh. Daripada orang syaitan nombor 1 sekali. Yang kedua orang kafir, yang ketiga munafik, orang mukmin yang deki pada dia, dan yang kelima ialah nafsu yang ada dalam diri dia. Jadi kisah-kisah Nabi ni sebenarnya kalau kita baca dengan molek, kita baca dengan faham, boleh banyak memberi motivasi. Memberi motivasi kepada kita. Kita menghadap PKP susah. Memanglah orang tak boleh kerja, tak boleh cari makan. Tapi Nabi Yusuf pengalaman hidup dia lebih berat lagi. Dia antara hidup dengan mati. Teruk dalam lubang telaga tu, antara hidup dengan mati. Kalau orang tak jumpa dalam telaga, pakai mati lapar. Duduk dalam telaga. Nak panggil tak boleh. Nak akad darah putih pun tak boleh. Engkau duduk dalam telaga tu, nak akad ke mana? Dia pun tak bawa kain putih kan? Tu contoh paling mudah kita nak royak. Pas masuk dalam je pula. Tak ada orang cara dalam je, senyap dalam je. Tak ada orang bela, tak ada orang apa. Jadi ini nak royak kisah ni. Tuhan kata ayatun lisailing, menjadi tanda-tanda kepada orang-orang yang bertanya tentang hal mereka untuk mengambil iktibar. Kita sambung sikit lagi. Iz qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalim mubin. Kisah itu bermula tatkala saudara-saudara Yusuf, saudara hak mak lain tu, hak 10 orang tu. Bukan adik dia Bunyamin, hak 10 orang hak mak lain ni. Mak lain ni bila mereka duduk sekali ramai-ramai dia kecek sama dia. Berkata sesama sendiri, duduk buah ramai-ramai 10 beradik. Dia kata sesungguhnya Yusuf dan adiknya, iaitu adiknya Bunyamin, yang mak dia nama Rahil. Rahil nama mak dia, dia 2 beradik, Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Jadi adik-beradik dia hak 10 orang tadi, hak mak lain tadi kata, sesungguhnya Yusuf dan adiknya Bunyamin lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita. Padahal kita ni satu kumpulan yang ramai dan berguna. Jadi adik kita 2 orang, Yusuf dengan Bunyamin, budak lagi, kecil lagi. Tapi ayah ni, layar hak 2 ni lebih pada puak-puak kita 10 orang. Sedangkan kita lebih besar, lebih dewasa dan orang kata ada guna, ada pakar, boleh guna pakar. Nak kerja boleh, nak batu ayah monggo besar dah, ada ring hebat. Sesungguhnya bapa kita adalah dalam keadaan tidak adil yang nyata. Ni buah reki lah ni. Kalau kita kecek bahasa mudah, mari dah perangai reki tu. Tubik dah perangai reki. Bawah ni dia tulis, oleh itu kita lebih berhak disayangi daripada mereka berdua yang masih mentoh. Maknanya ada perasaan reki. Sebab dia nampak ayah dia ni saya ke Yusuf dengan Bunyamin lebih daripada dia 10 beradik. Jadi mari perasaan reki. Reki ni masalah ni. Lalu bila dia bincang-bincang nak buat ke mana ni? Ayah kita ni tak adil ni. Ayah kita ni duk utama kepada Yusuf dan Bunyamin. Kita ni dia buat tak cara belah mana, tak dengar mana, kita tak layan mana. Nak buat mana ni? Dia duk bincang sama dia, tubiklah dalam ayat 9 ni. Uqtulu Yusufa awitrahu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Ramai di antara mereka 10 orang itu berkata, bunuhlah Yusuf. Mari siapa perekat suruh bunuh. Adik-beradik sendiri, darah daging sendiri. Tapi kerana deki, tergamuk di kalangan adik-beradik dia, buai cadangnya, kita bunuhlah Yusuf. Pero tak ada pasal ni, kita bunuh. Ataupun ada juga orang kata, buailah dia ke suatu tempat yang jauh. Supaya perhatian dan kasih sayang bapa kamu tertumpu kepada kamu semata-mata. Jadi kita tahu mana-mana, dia hilang daripada khabar berita, hilang daripada pandangan mata. Mungkin masa tu ayah kita akan sayang kepada kita lebih lagi. Tu cadangnya dia tu. Dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan terpakai. Mana lepas tu bila tak ada Yusuf, ayah ni akan cara kita lah. Masa tu banyaklah faedah kepada kitanya. Tu cara memikir. Pucuknya mana? Mari daripada deki. Hasad deki. Hasad deki ni menyebabkan manusia orang kata sesak fikir dia. Sesak fikir dia sehingga siapa mereka tergamuk mencadangkan untuk bunuh adik-beradik sendiri. Ni nak royak. Jadi tak pelik lah kalau orang lain ni baloh adik-beradik, baloh dalam keluarga. Kerana harta, kerana macam-macam kalau kita dengar. Mak dengan anak ke apa anak dengan pok, macam-macam. Jadi ni ayat perangai manusia, keburukan sifat manusia. Qala qailum minhum
la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Salah seorang di antara mereka ni hok juru sikit memberi cadangan. Mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi buanglah dia ke dasar perigi supaya dia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang musafir yang lalu di situ, kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu. Jadi dia ni juru sikitlah kalau kita kata tak tergamuk nak bunuh adik sendiri. Dia kata kita huk dalam lubang telaga buruk. Kalau kita Kelantan ni kak, kita panggil kita huk dalam telaga buruk. Cari mana-mana telaga buruk, hok orang tak gidah, hok orang tak guna, kita tahuk dia situ. Biarnya kalau ada rezeki dia, ada orang jumpa, orang ambil. Jadi lepaslah kerja kita je. Kalau dia orang ambil, bila orang ambil ni kak, tak ada lah dia kapung, ayah pun tak cara ke dia, kita boleh kedudukan yang baik. Ni bukan hak lembut sikit lah kalau kita kata hak juru sikit. Sampai mereka lagu tu. Qalu ya abana. Jadi setuju. Kalau kita ambil rekayasa ni, ayat ni dia pergi lalu. Jadi bila dia setuju dah lah dia dengan cadang ni nak tahu Yusuf ni. Lalu mereka pakat pergi ngadak ayah dia. Hak 10 orang ni pergi ngadak ayah dia. Dia kata, qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka. Lalu berkata, wahai bapa kami, mengapa engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Padahal sesungguhnya kami sentiasa bertulus ikhlas mengambil berat kepadanya. Maknanya dia kata bapa ayah ni tak agak kita, tak bui Yusuf ni turut kita. Gi main, kau gi jalan, kau memang Nabi Yusuf tak bui. Sebelum pada ni Nabi Yusuf, kalau abang-abang ni nak gi jalan mana nak gi main pun dia tak bui Nabi Yusuf turut. Tak benar Bunyamin ni turut. Dia tak agak. Dia tak agak. Jadi anak-anak dia hak jatuh 10 tadi tanyalah, bapa gak tak percaya kita ni? Siapa tak ui gi main Yusuf ni gi main dengan kita nak bawa gi jalan pun tak boleh. Nak gi kelo pun tak boleh. Nak gi suka-suka pun tak boleh. Dia tanya gitu. Arsilhu ma'ana ayat 12. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkan dia esok turut serta bersama-sama kami, supaya dia bersukaria, makan minum dan bermain-main dengan bebasnya, dan sesungguhnya kami akan menjaganya dengan baik. Jadi dia royak kata dia esok ni kita ada perancangan nak pergi kelo, rehlah ataupun kita kat piknik. Nak pergi piknik ni. Bapak kita 10 beradik ni nak pergi kelo ni pada pasir. Jadi minta ayah ni builah kebenaran supaya Yusuf ni boleh pergi sekali. Biar dia boleh main retek, boleh berongga, boleh guling dalam pasir. Kalau kita guna bahasa gitu. Duduk di rumah terperak, tak bersaing dengan orang, tak main ke apa. Jadi bui peluang kepada Yusuf ni pergi dengan kita. Ramai-ramai, pergi suka-suka. Tu cadangan dia kepada ayah dia. Lalu ayah dia jawab, ayat 13, Nabi Yaqub jawab, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Bapa mereka menjawab, pemergian kamu membawanya bersama sangatlah mendukacitakan daku. Dan aku pula bimbang dia akan dimakan oleh serigala ketika kamu lalai dari mengawalnya. Jadi Nabi aku kata aku bimbang. Cadangan itu molek, tapi aku bimbang, takut aku lok mugi pada pasir, mu galik duk main. Pahmu pula besar. Orang besar ni kalau dia tak cara orang kecil dah dia main. Dia buat saruk dia kan. Kawan ni kecil, nak turut tak boleh. Sebab anak kita kan, anak saudara kita, kalau hak beleh dia tak ada turut, hak besar. Dia hunggar pun tak ada turut. Dia baru setahun, 2 tahun. Hak besar tu umur 5-6 tahun. Hunggar tak serupa, ring tak serupa, cepat laju, gagah tak serupa. Jadi Nabi aku kata aku bimbang, takut pergi pada pasirmu duk alik main. Tiba-tiba mari serigala makan adikmu ni. Makan Nabi Yusuf ni. Sebab dia kalau kita baca dalam buku ni kan memang kawasan pada pasir ni, Pakloni pun antara benda orang takutnya serigala lah. Dia tak ada bobong, popak kita ni ada bobong lah, ada hatu, ada apa ni rima dalam hutan, tapi dia tak ada. Dia ada serigala. Serigala ni kalau tak kena air bulan makan orang. Dia tak ada makan ni kak, dia terkekal manusia. Dan dia pakat makan. Jadi ni ketakutan Nabi Yaqub. Lalu anak dia jawab, qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka berkata kalaulah dia dimakan oleh serigala, sedangkan kami ramai jumlahnya, ada 10 orang ni. Grebel belakang ni, pandai silat, pandai boxing. Sebagai contohnya,
Sesungguhnya kami sudah tentu adalah orang-orang yang rugi. Makna kalau kita 10 orang hak besar-besar ni, hak pandai selak, pandai gapo ni, hak duk biasa dah main pada pasir, boleh lepas jaga adik kita siapa kena makan segala, tak pakai kerja benar lah kita ni. Tu maksud bahasa Kelantan. Tentu adalah orang-orang. Makna kita 10 orang tak pakai kerja lah. Adik seorang pun tak boleh jaga. Tengok pandai dia gaya. Kalau kita tak gaya ayuh dia lah ni. Nak ambil angin ayuh. Tak okey kita 10 orang tak boleh jaga adik seorang. Pak kita pula besar. Besok dah duk pergi mari, duk gapo. Jadi akhirnya Nabi Yakub ni setuju. Dia kena gaya betul juga hujah anak-anak dan muka anak dia pun tak percaya ke anak dia kan. Dia walaupun anak dia ni ada niat lain tapi dia ayuh. Ayuh ni dia sentiasa husnuzon dengan anak dia. Dia anggap baik semua. Jadi akhir lepas lagi. Ni ayat 15 sebut falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Akhirnya pergilah. Pergi main pada pasir. Setelah mereka pergi dengan membawanya bersama, iaitu membawa Nabi Yusuf bersama. Dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dasar perigi, mereka pun melakukan ya demikian. Dan kami pula ilhamkan kepadanya, sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan selamat. Dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini sedang mereka tidak sedar dan tidak teringat lagi padanya. Jadi, dia pakat buat kerja sungguh. Dah ayah dia peluang ni kepada pasir, dia pakat buat dia, inilah peluang kita. Ya. Bukan senang ayah nak pula lepas pada ni. Lalu dia buat pakat tadi, akhirnya tahuk sungguh. Dia tahuk sungguh dalam selaga. Ada kalau kita baca dalam buku tu, ada setengah kata, dia berkah. Berkah masuk khejung. Berkah kata ikat dak, dia khejung. Nabi Yusuf buduk. Kecil pada dia lagi. Dia pakat khejung, Nabi Yusuf usung, dia tahuk belebok dalam selaga. Atau ada satu cerita kata dia walau tahu benda dalam lagu tu. Jadi dia suruh Nabi Yusuf turun ambil. Dia olor tali tu, Nabi Yusuf turun. Bila Nabi Yusuf turun, dia akak tali cepat-cepat, kawan ni tak boleh naik. Ada juga dalam riwayat kalau kita baca ada dua cerita lah. Tapi kita secara lah mana tu. Tapi yang pentingnya dia kita tahu dah lagu. Lagu mana cara tahu tu kita tahu. Cuma lagu ni tidaklah lagu buruk. Kalau kita telaga buruk ni masuk telaga hok tak ada air, hok tak sapuh ke apa. Hok ni telaga, tapi telaga yang duduk di tengah-tengah pada pasir. Kalau orang kampung memang tak pergi telaga tu. Kalau orang singgah pergi ni pun orang pengembara. Orang pengembara kalau dia cari air, kalau takdir temu, dia ambil air situ. Tapi kalau orang nak pergi saja nak pergi telaga tu memang orang tak pakai. Tu dia berani tahu tu. Sebab dia tahu jauh pada kampung, kampung orang tak mari situ. Jadi tahulah situ, cuma Tuhan kata wa auhayna ilaihi. Kami beri wahyu kepada Nabi Yusuf ni, Tuhan beri macam mari litasel lah. Mun tak usah bimbel lah. Mana Tuhan akan jaga mu. Sebab ni anak Nabi belakang ni. Anak Nabi. Jadi Nabi Yusuf ni walaupun dia kecil, dia umur belah-belah. Tapi dia bukan anak Nabi. Jadi dia tahu, walaupun kena tahu lagu tu pun dia tidak sorang. Mari litasel Tuhan ada, Tuhan akan tolong aku. Dan Tuhan juga beri dalam ayat ni, Tuhan kata, aku beri ingatan pada Nabi Yusuf, aku akan tolong dia ni, dan satu masa, aku akan deduh kejahatan abang-abang dia ni, satu masa nanti. Ini masuk dalam ayat 15. Jadi bila dia sesat dah tahu Nabi Yusuf apa dalam lagu ni, petai tu balik. Baliklah malam kalau di sini dalam ayat 10 ni. Waja'u abahum isya'an yabkun. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu senja sambil buat-buat menangis. Iaitu balik ngorek lah kalau kita kan. Isya'an ni kalau kita, waktu isya lah. Malam dah balik rumah malam, pergi ngada ayah walau teriuk belakang. Belakang. Pandai. Belakang teriuk belakang. Tu akak teriuk. Sosek. Gapa? Ni ayat cerita. Ayat 17. Dia kata, qalu ya abana. Inna zahabna nastabiku wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Mereka berkata, ngadu kaya, wahai bapa kami, sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba, berburu, dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Dan sudah tentu ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini. Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Dia buat sungguh. Dia kata makan kau serigala, habis dah adik kita sore. Balik-balik tak ada. Tak ada dah dia ni, nak ada baju ya.
Baju soyok rabok dengan darah gapo semua. Dia tak tahu dah duk mana nyeret kau segala tak tahu gimana. Ni nak ayat dia rekod cerita tu. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan bagi mengesahkan dakwaan itu mereka pula melumurkan baju Yusuf dengan darah palsu. Dia pecah baju Nabi Yusuf tu, dia soyok, dia gapo, dia buh darah. Darah ni darah binatang buruan. Kalau dia pergi buru tu, dia ambil darah binatang, dia lesek di baju seolah-olah macam bekas darah Nabi Yusuf. Soyok rabuk baju tu buat balik. Tu cerita dia. Jadi lesek dengan bidamin kadzib, iaitulah darah yang palsu. Bapak mereka berkata, bila Nabi Yakub dengar, Nabi Yakub tengok, dia tahu dia orang tua. Kalau kita baca dalam tafsir tu, ulama kata Nabi Yakub tahu anak dia 10 orang ni tipu dia. Buat pakat tes sulit. Buat khianat kepada adik dia. Tapi oleh kerana dia tua, lepas tu dia pun tak ada bukti, nak balas tak ada pasal dengan anak ni. Lalu akhirnya dia jawab apa? Bapa mereka berkata, tidak. Bahkan nafsu kamu memperelokkan kepada kamu suatu perkara yang tidak diterima akal. Tu jawab dia. Makna dia tidak percayalah tu. Dia tak percaya. Kalau kita kecek bahasa kasar kan. Aku dengar boleh mu royak ni. Mu royak begitu tunjuk dengan baju kena darah, mu boleh tunjuklah. Tapi perut aku aku tak percaya dengan apa-apa mu ni. Kalau kita guna bahasa kasar. Cuma dia guna bahasa tu, bahasa bergaluh. Hak mu royak ni dia kata perkara yang tidak diterima akal, tak masuk akal. Kalau demikian tapi tak ada arah lah. Nak aku mana? Kalau demikian, kata Nabi Yakub, bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Fasabrun jamilun. Dan Allah jualah yang dipohonkan pertolongannya mengenai apa yang kamu katakan itu. Aku kena sabarlah, dia kata. Fasabrun jamil. Aku kena sabar dan agak-agak Tuhan tolong. Tuhan selesai masalah ni di kemudian hari. Ini sikap yang terpuji. Bila berdepan dengan ujian, tak ada arah nak buat, tak boleh dah gapo dah, maka balik kepada Tuhan. Nombor satu sekali, sabar. Dah balik kepada Tuhan. Kita ni pun dalam hidup ni, kita bila berdepan masalah apa-apa, Tuhan sebut dah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kamu memohon pertolongan dalam kehidupanmu ni, dalam menghadapi ujian, menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan ni. Tuhan kata wasta'inu, minta tolonglah dengan cara mana? Dua kaedah minta tolong ni. Bis-sabri, nombor satu kena sabar. Sebab tak ada benda berlaku ni, semua Tuhan tulis berlaku dah. Jadi kita kena sabar. Sabar ni kalau kita pergi panjang sikit, maksud reda. Reda dengan ketentuan Tuhan. Kita tak say kalau boleh. Tapi tak kedai Tuhan, tak ada arah nak lari tak boleh. Kita minta selamat semua. Minta molek semua. Tapi perancangan Tuhan ni, dia tidak turut kita. Tuhan akan beri terbaik kepada kita. Jadi dia buat perancangan dia. Jadi bila kita berdepan dengan qada dan qadar ni, walaupun buruk sekalipun pada pandangan kita, kaedahnya lah bis-sabri. Sebab tu Nabi Yakub sebut fasabrun jamilun. Sikap sabar itulah yang terbaik. Aku lah nak buat mana. Susah lagu mana sekalipun. Aku sabar. Lepas tu dalam ayat hak kita ayat ni juga dia kata kata wallahul musta'an. Tuhan tempat aku bergantung. Supaya ayat tadilah wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita minta tolong dengan Tuhan ni nombor satu bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua was-salah. Solah ni maksudnya semaya sunat, semaya ajak, minta doa dengan Tuhan, lepas tu bermunajat. Sebab solah ni kan, dia dari segi bahasanya bukan semaya biasa 2 rakaat, 3 rakaat, tapi as-salatu lughatan ad-du'a. Kita baca kan dalam kitab fiqh pun disebut bila masuk bab semaya tu as-salatu lughatan ad-du'a. Semaya tu di segi bahasanya doa. Jadi kita kena sabar dan berdoa. Doa ni kalau kita nak ambil maksud ke apa? Kena rujuk pada Tuhan lah. Balik dengan Tuhan. Susah lagu mana cabaran hidup. Berat lagu mana tekan ni. Jangan bunuh diri. Kalau bahasa kita lain. Kalau ni ada ke cerita. Orang bunuh diri situ, bunuh diri sini. Jangan siapa perekat bunuh diri. Orang berimeh ni dia tidak pergi sampai situ. Susah lagu mana orang berimeh dia akan bunuh diri. Sebab dia tahu inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Bila ada kesulitan, adalah kelegaan dia. Sebab Tuhan buat mari dah. Kalau ada ma'al usri, kalau susah, dia mari yusra. Tuhan tak buat mari susah saja. Dia akan buat mari mudah. Cuma nak boleh mari mudah tu, kena ada susah dulu.
Dia tidak berhenti dengan susah pas ke bila-bila. Dia mari susah, lepas tu mari mudah. Jadi kita kena positif dalam hidup. Ni tekanan hidup. Tak boleh kerja hilang lah, susah nak cari makan, tak boleh. Berapa semua ni, betul lah. Bukan rakyat saja susah, KJL pun susah. KJL nak kena belanja, nak kena jaga rakyat, nak kena beri batuan kepada rakyat. Sama susah yang ni. Cuma susah KJL lagu lain. Supaya orang tua. Kita jadi pok orang, susah. Tapi susah kita tidak serupa anak kita. Anak kita susah cara anak, kita mau ayah, susah cara mau ayah. Lagu itulah KJL dengan rakyat. Tapi Tuhan sebut dah. Kalau dalam Quran tu, bisabri wassalah. Ni dua pedoman, pegangan kita dalam hidup. Bila kita berdepan dengan apa-apa masalah, nombor satu sekali, kena sabar. Yang kedua, bisalah, banyak ke berdoa, merujuk kepada Tuhan, bermunajat kepada Tuhan. Minta pertolongan dengan Tuhan. Nabi ajar macam-macam doa. Dalam hadis, dalam gapo, lagu mana bila kita berdepan dengan kesulitan hidup, berdepan dengan hutang yang banyak, sepik rezeki. Kalau kita baca dalam hadis tu, macam-macam Nabi ajar. Cuma kadang-kadang kita tak baca lah. Kita ngaji pun tidak. Sedangkan Nabi ayat dah. Macam-macam doa kalau kita ditipu oleh hutang walaupun sebesar bukit Uhud. Nabi kata, mu baca doa ni. Insya-Allah selamatmu. Hamba tidak nak sebut nama ni panjang. Tu kena cari ustaz lah. Carilah ustaz mana-mana tanya. Dalam hadis banyak. Kalau mu ni menghadapi masalah orang buat kena, ni baca mu kena baca. Kalau rezeki mu sepik, ni baca mu kena buat. Ni amalan mu kena buat. Tu nak ayat tu. Hak paling mudahnya nak ayat malam ni istighfar. Hamba sebut sama istighfar ni kunci rezeki. Kunci penyelesaian masalah hidup. Banyaklah beristighfar dalam hidup, insya-Allah banyak masalah kita boleh selesai. Jadi hak ni kalau kita ambil ni pedoman. Tuhan buat mai kepada kita pedoman dalam hidup melalui kisah Nabi Yaqub. Bagaimana Nabi Yaqub berdepan dengan tekanan. Dia bukan setakat hilang kerja. Dia hilang anak. Anak pula anak hak saya. Pas anak dia hak kena saya ni kena adik-beradik pula. Adik-beradik sendiri kena kepada adik-beradik. Lagu mana tekanan seorang bapa? Penanggungnya seorang bapa. Berat pun. Berat memang berat dia. Tapi dia ajar kita fasabrun jamilun wallahul musta'an. Dua serupa dengan ista'inu bisabri wassalah. Jadi ni pedoman ni penting kepada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan supaya kita boleh ambil dan kita boleh guna dalam menghadapi kehidupan kita terutama pada musim pandemik yang mencabar ini. Saya rasa saya nak berhenti setakat tu. Lebih kurang 1 jam dah kuliah kita. Kita berhenti situ dulu, kita sambung semula kan. Dia kau sedap lagi cerita ni, dia akan kau sedap lagi, kau kata dia kau apa ni? Dia kau thrill lagi. Thrill dia kau banyak lagi. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat ayat 18 dengan kisah anak dia mari ngadak Nabi Yusuf dan apa ni royak cerita tidak betul. Lepas ni kita pergi sambung ayat seterusnya, akan mari pula kisah. Lagu mana Nabi Yusuf dalam lubang telaga dan sebagainya. Jadi itu setakat ni sebagai mukadimah kuliah kita yang pertama dalam PKP ni. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan urusan kita dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama-sama mengikuti kuliah secara online. Mudah-mudahan program dapat kita teruskan dengan baik pada masa akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dah. Sekalalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zidna ilma, Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.